Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Afiq Zulkifli dalam rancangan Let Lu. Pastinya kita bersiaran di Facebook dan juga YouTube rasmi RTM. Bagaimana anda di rumah? Sehat ke tidak? Saya macam biasa masih lagi sihat. Tapi saya nak ingatkan pada anda semua, ini saya nak marah sikit lah. Sentiasa jaga kawalan kendiri anda. Mengamalkan apa? Pakai face mask, pakai hand sanitizer. Yang paling penting, jaga jarak 1 meter. Isnin lepas, Perdana Menteri dah nasihatkan kepada kita semua untuk kekalkan, jaga apa yang perlu dijaga. Kalau tak, PKP balik. Saya tak nak PKP sebab nanti kita semua tak boleh keluar, tak boleh bercuti luar negara. Luar negara memang tak boleh. Dalam negara, tak boleh tengok wayang, tak boleh karaoke. Nanti habislah kita semua, okey? Tapi hari ni topik kita bagi saya sangat menarik sebabnya kita nak bercerita mengenai petani. Orang kata petani moden, petani milenial. Nak tahu siapa tamu kita? Kita saksikan dulu clipping ini. Hai, aku Nur Aisyah. Kat dalam video ni aku akan tunjukkan kehidupan seharian aku. Siang-siang selalunya aku semai pokok guna bahan buangan kalau ada lah. Untuk sisa bahan bukan protein pula macam kulit telur, potongan buah, sayur dan bahan mudah lerai macam kertas lisit aku bagi cacing makan. Dan juga kutip hasil sayur yang ada pada hari ini. Contohnya hari ini aku ada kangkung. Oh, ini copot. Copot ni memang ada dekat mana-mana aku ada. Itu aja. Bye. Okey, ini dia tetamu kita pada hari ini bersama saya iaitu Cik Nur Aisyah Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Nervous lah saya bila dia pandang macam tu. Okey, hari ni saya nak bercerita sikit lah. Kita nak sembang sikit dengan Nur Aisyah mengenai petani milenial. Tapi dengar cerita dekat kebun Aisyah ada satu pekerja tapi malas. Siapa nama dia? Copot. Seekor kucing Okey Aisyah, sihat Alhamdulillah sihat. Dari mana Aisyah? Saya daripada Gombak dan sebelum tu daripada Teluk Intan. Oh, okey, kisah Aisyah ni saudara, kita pernah viral lah di mana Aisyah pernah tweet dulu iaitu saya bacalah. 7 months ago I ditched my designer career, go back home and live a simple life. I'm 27, I have no debt. I drive Pro2, I live with my mak and a cat Copot. I go to kebun every morning till noon. I sell organic veggies for a living. Less is more. I'm happy with my current life. Dan tweet tersebut terima lebih 35,000 retweet dan juga 57,000 like. Komen-komen yang diterima pula sangat-sangat positif. Tapi sebelum tu Aisyah, boleh tak Aisyah cerita sikit mengenai Aisyah? Siapakah Aisyah yang sebenar? Okay. Nama saya Nur Aisyah Samsudin. Kebiasaannya orang panggil saya Aisyah. Saya anak bongsu dan juga pengusaha serta owner kepada kebun Nurai, iaitu kebun saya yang saya namakan kebun Nurai sebab Nurai itu nama saya dan kebun tu ialah kebun digabungkan menjadi kebun Nurai. Kebun Nurai ini ialah satu kebun berasaskan 100% organik tanpa sedikit pun bahan kimia. Jadi itu yang membuatkan kebun Nurai sedikit special. Special macam orang ni. Okey Aisyah, yelah Aisyah dulu seorang designer kan? Okey, jadi macam mana terdetik untuk buat keputusan macam ni? Designer tu saya buat sebagai freelancer. Dan berkebun ni sebenarnya bukan satu perkara yang saya lompat serta-merta. Tapi saya dibesarkan dan dibangunkan dengan kawasan yang memang berkebun. Yang dipanggil dikelilingi memang oleh orang yang memang berkebun. Atuk saya, pakcik saya, ayah saya, adik-beradik saya pun memang minat bercucuk tanam dan juga menternak. Jadi saya nak katakan secara langsung buat tu terus daripada kecil tak juga. Dia lebih kepada separuh masa tengok dan belajar. Tapi semenjak 2 benjak ni saya lebih tertarik untuk bercucuk tanam sebab cost of living pun makin tinggi. Betul, saya setuju. Jadi apa salahnya kalau kita buat makanan kita sendiri lebih sihat, lebih selamat. Okey Aisyah, saya percaya dekat di sebalik apa yang Aisyah buat sendiri mesti ada role model Aisyah kan. Jadi siapakah role model Aisyah untuk pertanian ni sendiri? Role model saya banyak daripada YouTube. Dia lebih kepada orang-orang di luar negara yang membuat apa kita panggil homestead. Homestead secara organik 100%, iaitu Rob Greenfield.
saya banyak fokus kepada dia. Cara dia bertani, cara dia mengamalkan gaya hidup sustainable living semua. Okey, saya percaya kita nak bertani kena ada ilmu lah. Kita buat satu tu kena ada ilmu. Jadi macam mana Aisyah? Yalah, Aisyah bukan dari cuma environment, cuma dalam bidang Aisyah bekerja selama ni bukan dalam bidang pertanian. Jadi macam mana Aisyah dapat ilmu-ilmu pertanian tu? Ilmu pertanian ni datang sikit demi sedikit. Kalau nak ikutkan basic, saya memang ada basic sikit. Sebab macam saya cakap tadi, saya dibesarkan dalam keluarga yang bertani. Tapi lebih kepada organik ini, saya banyak belajar sendiri daripada YouTube dan juga Google. Jadi daripada dua ni, saya cuba baca, saya tengok, saya fahamkan dan saya apply benda tu dengan apa yang saya buat. Jadi apa-apa yang tak kena, saya buat lagi. Jadi daripada situ saya belajar sikit demi sikit. Okey, selain daripada Aisyah menggunakan platform online kan, ada tak macam belajar one to one dengan pakcik ke, dengan environment sekeliling lah, ada tak Aisyah mengambil ilmu dari ada situ? juga sikit-sikit saya kalau macam balik kampung jumpa pakcik ke, jumpa family, sembang-sembang sikit lah macam mana cara dia menjaga pokok sampai besar semua. Jadi input tu dapat sedikit demi sedikit. Dan daripada YouTube, jumpa orang semua, alhamdulillah lah sekarang saya banyak tahu benda. Dan saya percaya kebun Aisyah tu dah membuahkan hasil kan. Kita tengok dekat IG story Aisyah macam, oi, banyak. Kalau saya dekat Perak, saya datang, saya petik, saya lari. Okey, banyak lagi kita nak sembang dengan Aisyah lepas ni. Tapi sebelum tu kita saksikan dulu clipping ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, kerajaan juga sedang menimbang untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka di tempat-tempat awam. Perincian mengenai ini akan diumumkan apabila peraturan yang berkaitan dimuktamadkan oleh kerajaan. Ahli keluarga dan anggota masyarakat mestilah sentiasa menasihati dan ingat mengingati antara satu sama lain. Ibu bapa mesti sentiasa ingatkan anak-anak supaya sentiasa memakai pelitup muka ketika keluar daripada rumah. Okey, itu dia. PM pun dah pesan dekat rakan-rakan semua. Jangan sampai lepas ni kena denda kalau tak pakai face mask, okey? So, pakailah selalu face mask anda. Okey, kita masih lagi bersama tetamu kita pada hari ini iaitu Cik Nuraisyah Samsudin dengan topik apa? Petani milenial. Muda-muda dah ada ilmu-ilmu pertanian ni. Okey Aisyah, saya nak tanya sikitlah Aisyah kan. Apakah perubahan hidup Aisyah macam selepas pulang ke Perak, lepas tu berkecimpung dalam dunia pertanian ni? Satu, perbezaan yang paling ketara ialah dari segi susuk badan. Saya banyak turun berat 20 kilo. 20 kilo ya? Ya, 20 kilo daripada saya mula balik sampai sekarang. Sekarang ni mungkin dah 22 kilo. Saya punya kesihatan bertambah baik. Alhamdulillah. Cara hidup saya lebih teratur. Saya tak banyak buang masa. Jadi itu perubahan paling besar pada diri sendiri. Dan pada sekeliling pula, saya nampak perubahan kepada mak saya sebab saya tinggal berdua dengan mak saya. Mak saya banyak mengkita semula ataupun mengguna semula. Sebab kat rumah saya ada compost bin. Jadi apa-apa bahan buangan, kami akan letak ke situ. Itu salah satu cara kami, keluarga kami, mengurangkan hasil buangan rumah. Jadi dengan cara macam tu, sampah sarap yang akan masuk ke tapak buangan akan berkurangan. Betul. Sebab saya tengok, kalau korang semua boleh tengok dekat IGTV Nur Aisyah lah. Kotak minuman kita, Aisyah guna jadikan platform untuk lepas tanah kan. Ya. Lepas tu, organ-organ dalaman ayam tu Aisyah buat jadi baja. Saya impress betul Aisyah. Kenapalah saya dulu tak tahu. Kalau tak ayam tu saya tanam. Okey, satu paling yang seronok juga air hujan. Air hujan tu biasa Aisyah buat macam mana? Air hujan saya akan takungkan. Saya akan collect daripada air saluran. Dia akan jatuh ke dalam bin. Dan bin tu saya guna untuk siram pokok. Jadi saya tak guna air pipe. Mengurangkan kos pembelanjaan. Pembelanjaan air. Betul tu. Macam-macam kos kita lekat. Betul ya? Okey Aisyah, saya percaya setiap yang kita lalui dan Aisyah juga lalui untuk menghasilkan sesuatu tu pasti ada cabaran. Betul? Jadi apakah antara cabaran yang pernah Aisyah hadapi? Yang cabaran daripada mula sampai sekarang ni ialah kemudahan asas. Kemudahan asas sebagai contoh iaitu jalan. Sangat susah nak dapat. Walaupun saya dah cuba apply berkali-kali, jadi kemudahan asas tu susah nak dapat. Bila hujan lebat, jalan akan tidak sekata, akan rosak. Macam sekarang ni pun saya dah lebih kurang 1 ataupun 2 minggu kurang ke kebun sebab jalan rosak.
sebab sekarang kan musim hujan. Yalah, betul. Ya, jadi walaupun macam tu, kebun saya tu self-sustain. Dia boleh hidup dengan sendiri. Sebab ada hujan, dia tak ada masalah sangat. Cuma kena maintain daripada weeding sajalah. Dan selebihnya, saya punya nursery, apa-apa lain dekat rumah. Jadi tak ada banyak sangat masalah lah. Itu nombor satu punya main problem saya. Dan selain daripada tu, biasalah kalau kawasan kebun yang dekat dengan hutan, binatang-binatang perosak. Tapi itu pun masih boleh dikawal lagi. Dan saya ada baca salah satu caption Aisyah yang ada ular tu. Aisyah ada ingat? Di mana Aisyah ada kata, jika kita, jika ekosistem Jika kita, baik, jika kita melakukan ekosistem, kita create satu ekosistem dengan cara kita buat apa benda organik, yang organik itu akan menarik organisma kecil. Organisma kecil itu akan menarik satu organisma yang lebih besar sedikit. Dan yang besar sedikit itu akan menarik ekosistem yang lagi besar, which is ular tu. Dia makan siput, dia makan katak. Jadi kita create satu ekosistem yang menjadikan tempat tu subur. Betul. Impress betul saya hari ni. Dia macam, kalau ialah setiap tu macam food chain kan, yang betul, datang, tu datang kita makan. buat satu food chain bagi binatang-binatang yang ada. Okey Syam, saya lihat Aisyah memang seorang yang ada ilmu tentang ni. Of course lah kita buat satu. Jadi ada tak Aisyah dalam perancangan apa perancangan Aisyah untuk masa depan? Adakah untuk luaskan kebun atau Aisyah nak masuk dalam bidang peternakan? Macam mana Aisyah? Peternakan tu memang saya ongoing sebab saya ada ternak ayam. Tapi itu lebih kepada kegunaan rumah. Kadang-kadang saya bagi jiran-jiran jugalah. Untuk perancangan masa hadapan, kalau boleh, kalau ada rezeki, saya nak buat tempat tu sebagai tempat orang datang belajar tentang sustainable living, tentang menghidupkan sesuatu daripada bahan-bahan organik, which is sisa buangan rumah. Kita create satu ekosistem yang mana sihat. Satu kelompok yang sihat, tidak membuang, kita tidak membazir, kita menggunakan semula. Jadi pusingannya dekat situ saja. Yang buang, of course akan buang juga. Kita ada kemudahan, kita juga manusia. Jadi, tapi kurang. Bila semua orang boleh buat benda sama, ekosistem kita dekat Malaysia ni akan jadi lagi baik. Tak ada sampah dekat keliling. Jadi kita punya persekitaran semua cantik. Betul. Okey Aisyah, biasanya hasil tanaman Aisyah atau hasil peternakan Aisyah, macam ayam Aisyah ada kan? Saya tengok Aisyah pergi ambil ayam sendiri, tapi Aisyah pergi ni suruh orang sembelih semua. Tak payah beli benda tu kan? RM2 betul kan? RM2 saja. So hasil-hasil Aisyah ada tu sebenarnya, Aisyah adakah Aisyah makan atau Aisyah jual ke macam mana sebenarnya? Kalau ayam tu selalu saya makan. Kalau sayur tu pun memang makan sendiri, cuma saya suka eksperimen. Saya akan tanam segala jenis sayur, segala jenis benih yang saya jumpa, saya cuba tanam. Jadi bila saya tanam ada banyak, saya akan bagi kepada orang ataupun saya jual kalau lebih sangat. Jadi saya memang tanam untuk makan. Saya ternak untuk makan. Apa benda yang saya buat ni ialah satu education kepada orang. Betul. Itu saya punya produk, lebih kepada education. Dan lagi satu, kalau kita tanam sendiri, kita pun tak was-was nak makan. Betul. Tak ada guna racun perosak tak ke, baja-baja yang chemical ke. Okey Aisyah, kalau orang dekat luar sana nak cari Aisyah, macam mana? Nak beli produk-produk Aisyah buat ni, macam mana kita nak cari? Boleh cari saya di Shopee. Saya ada akaun Shopee. Saya menjual biji benih di situ. Apa-apa produk pertanian dari masa ke semasa saya akan update. Nama Shopee saya ialah Nuraisyah Syamsuddin. NURAISHAHSHAMSUDDIN. Okey, kalau nak beli boleh check out lah Shopee Aisyah. Okey, saya percaya dekat luar sana lepas kita dah di-educate dengan benda-benda macam ni, kita dah create awareness mengenai pentingnya pertanian Aisyah. Saya pasti ada di luar sana nak cuba dalam bidang pertanian. Tapi apakah pesanan Aisyah untuk rakan-rakan kita yang muda-muda, yang milenial macam kita ni untuk mulakan pertanian ni sebenarnya? Untuk mulakan pertanian ni jangan fikir banyak, terus cuba. Kalau tak tahu basic macam mana, kita ada YouTube, kita ada Google. Teruskan bercuba lagi dan lagi dan jangan buang masa. Kalau boleh kita tanam untuk makan, untuk jiran-jiran kita, untuk keluarga kita supaya kita boleh membuatkan satu ekosistem yang sihat. Okey Aisyah, untuk orang kata nasihat dan kata-kata yang general untuk anak muda, bukan soal pertaniannya, untuk semua. Apakah pesanan sebagai seorang kakak lah kan dekat sini? Apakah pesanan Aisyah pada anak-anak muda di luar sana? Jangan buang masa, jangan terlalu banyak scroll social media, jangan terlalu banyak main game. Kalau nak buat sesuatu, main game pun tak apa, tapi biarkan fokus
sampai kita boleh masuk pertandingan. Dan kalau kita nak buat sesuatu, hobi ke apa, fokus betul-betul sampai orang nampak kita. Dan dari situ insya-Allah akan ada rezeki yang membuka laluan untuk kita kepada kehidupan yang lebih baik. Itu dia untuk minggu ini. Saya rasa macam banyak sangat. Saya terinspired juga nak buat. Yalah, saya selama ni tanam cili, tak jadi cili merah, jadi cili hijau. Hijau tak apa, cili juga. Dia macam tu sikit lah. Dia lain daripada lain. Okey Aisyah, terima kasih kerana sudi datang ke Let Lu berkongsi, bercerita bersama penonton-penonton di luar sana. Dan untuk anda, jangan lupa untuk saksikan kami setiap minggu macam biasa. Dan juga untuk menonton RTM walau di mana anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Mobile atau check out myclick.rtm.my. Okey, InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe media sosial RTM. Saya Hafiz Zulkifli. Saya Nur Rasha Syamsuddin. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.